Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Minta maaf kami dah terlewat hari ni untuk buat podcast konten cerita dia. Okey, straight kepada point lah. Hari ni tajuk kita adalah isu KK-Mat kan. KK-Mat yang mengeluarkan token berlogo kalimah Allah tu cerita dia kan. Jadi kita bawa perbincangan daripada segi ni. Ini perbincangan ini bukanlah kerana atas itu isu rasis atau isu-isu yang lain lah cerita dia. Perbincangan kita ni lebih kepada penentuan SOP dan sebagainya lah cerita dia. Ya, betul. Okey Cik Wan, kita mulakan dulu. Okey. So berkaitan dengan isu ni kan, isu yang paling terkini lah. Dan aku sendiri pun dah dapat banyak stiker-stiker atau kempen untuk boycott KK-Mat sebenarnya. And actually aku tak aware pasal isu ni. Dalam sehari dua ni tiba-tiba bila dapat ni, aku tanya dengan wife aku yang KK-Mat ni sebenarnya kan. And then pagi tadi pun aku tengok sendiri dalam berita lah. Dah masuk berita dah pun. Oh, dah masuk berita? Dah masuk berita. So benda tu dah dalam perhatian pihak berkuasa jugalah. Termasuk dah dia orang dah minta pihak JAKIM untuk lihat untuk lihat benda ni lah. So dia dah jadi isu nasional lah. Dia tak jadi lagi isu terpencil tapi isu nasional. Mungkin benda tu bukan satu tempat je kot. Mungkin banyak tempat kot orang jumpa stalking tu. Beberapa tempat lah, bukan satu tempat tapi beberapa tempat. Beberapa tempat. So bila dapat tempat tu, jadi kita nampak benda ni menjadi serius lah. Kan? Dan kita faham isu isu benda-benda macam ni menjadi isu yang sangat-sangat sensitif lah. Kan? Bila isu agama tambah pula kita sebagai negara Islam. Kan? Perlembagaan telah menentukan Islam sebagai agama rasmi. Agama rasmi. Itu maksud aku. Kita tak declare negara kita negara Islam perlembagaan kita declarekan Islam sebagai agama rasmi. Dan agama lain bebas untuk untuk diperhatikan oleh mana-mana bangsa ataupun mana-mana pihak lah kan. Tapi itulah sebagai orang kata majoritinya beragama Islam kan. Dan Islam sebagai agama rasmi kan. Jadi sekecil mana pun isunya dia akan tetap memberikan impact kan yang agak besar lah. So jadi sekarang ni kita macam aku cakap lah, kita nak tengok kat mana silapnya. Dan aku rasa isu-isu macam ni bukan kali pertama lah kan berlaku di Malaysia sebenarnya. Banyak kali dah kot kan. Ada juga kita dulu pernah jumpa sejadah daripada China, ada tulis kalimah Allah kan. Apa lagi ada banyaklah item-item yang pernah orang kata dikeluarkan tapi ada kalimah-kalimah Allah macam tu kan. So in fact kalau kita tengok kalimah Allah ni is very sensitive thing lah. Penggunaan kalimah Allah di kaum lain pun menjadi isu juga satu ketika dulu kan. Ada pandangan aku lah, dia ada macam ni tau. Negara kita Malaysia ni diasaskan atas dasar toleransi, hormat antara kaum, bangsa dan agama. Sepatutnya. Betul. Tapi sepatutnya ianya tidak diambil peluang oleh mana-mana pihak, tak kisahlah yang memerintah atau yang tidak memerintah ke siapa ke kita dia, mengambil satu peluang untuk menyakiti mana-mana puak, mana-mana pihak atau mana-mana kaum agama di dalam negara ini. Tak kisahlah. Kita diasaskan macam itu. Kita punya fundamental kita. Jadi bila fundamental kita macam itu, sepatutnya sekarang ni semua pihak patut aware, ambil berat dan juga ambil perhatian lah. Ini bukan satu simply. Sebab apa? Kita tangkap negara kita, sebab negara kita pernah berlaku peristiwa 13 Mei 1969. Dan kita tak nak benda-benda macam ini berlaku cerita dia. Sebab itu kita ada beberapa akta dalam, seperti mana akta pimpinan awam, akta polis, kita ada akta SOSMA, POCA dan sebagainya. Sebab kita buat benda-benda ni untuk mengekang ekstremisme dan juga yang lain-lain lah cerita dia. Sebab apa? Bila berlaku je sesuatu yang mencetuskan perbalahan cerita dia dari segi kaum dan juga agama, ianya akan melibatkan ramai orang. Cerita dia. Jadi kalau boleh lah dia cerita dia, kalau boleh semua pihak kena aware. Tak boleh bagi alasan kami terlepas pandang. Sebab terlepas pandang ini maksudnya dia tak aware cerita dia. Maksudnya dia tak nak ambil ihsat, dia tak nak ambil faham tentang lain cerita dia. Dan selayaknya pada
Bila seseorang itu mengaku warga negara Malaysia, dia tidak boleh terlepas pandang benda macam ni, cerita dia. Itu je cerita dia. Cuba kalau sesuatu berlaku terbalik arah, cerita dia. Sekarang ni yang kena adalah agama Islam, cerita dia. Cuba kalau terbalik arah, adakah pihak yang sebelah sana akan kata marah atau tidak? Kalau dia orang tak marah tu, kira baguslah, cerita dia kan. Cerita dia. Tapi masalahnya semua orang akan marah, cerita dia. Tak jugalah sebenarnya kalau kita menyentuh, bila kita menyentuh isu sekolah pedikular kan, Ataupun jadi dia orang bising bukan main, cerita dia. Dia orang bising juga main juga. So maknanya kalau kau nak satu pihak sensitif dengan isu kau pun kena sensitif lah dengan isu satu pihak lagi. So sama-sama menjaga sensitiviti masing-masing lah kan. Betul. So dalam kes KK Mat ni sebenarnya aku pelik juga sebab KK Mat ni bukanlah satu pasaraya yang kecil. Ada cawangan di seluruh Malaysia kata kan. 881 outlet bang. 881 outlet. So adakah di sini tidak sensitif ataupun kesilapan dalam prosedur? Tapi ialah kita faham untuk menempas satu barang tu bukanlah orang kata simply boleh main tempat. Aku nak stocking, kau hantar je stocking apa yang aku nak. Kan? Adakah begitu caranya? Kan? Sebab ini kau import barang daripada luar. Kan? So sepatutnya apa yang kau order itulah sepatutnya kau dapat. Tapi tak tahulah sebab sekarang ada istilah orang kata apa? Order lain dapat lain, dia satu lagi istilah dia kan. Betul lah. Order lain dapat lain tu. Adakah itu yang berlaku? Barang sampai, barang order barang sampai. Barang order barang sampai. Okeylah. Lain order lain sampai. Tapi kalau kita tengok dalam konteks kita kata consignment lah, sebab kebanyakan barang-barang yang diletak dalam hypermarket, pasaraya, supermarket dan juga kedai-kedai macam inilah, kedai-kedai macam Mesra, kedai Mesra, kedai 7E, kedai Shell, LFL sebagainya. Dia ada satu SOP untuk penerimaan barang, kata dia. Kan, consignment. Bila ada SOP, dia akan semak apa barang. Sebelum kita nak masuk barang dalam tempat tu, nak letak, kita kata nak letak dekat dalam 7E. Dia akan minta kita punya produk sampel, produk documentation, mock-up, display punya, everything, semua. Lepas itu bukannya hari ni hantar, esok lulus. Hari pagi ni hantar, petang garang lulus. Tak ada cerita dia. Dia makan masa lah. Jadi cerita dia, setiap satu tu mesti ada satu dokumentasi dia. Tak logik kalau barang tu dia tak ada bagi sampel dekat tu sebab nak letak cerita dia kat cornernya, letak consignment bang. Even nak letak budu sekalipun, kau kena hantar botol budu tu dengan kuantiti dan sebagainya. Adakah dapat nasty, adakah dapat sirim ke apa sebagai jakim ke apa ke. Everything is ada SOP dia. That's why aku macam tak berapa bersetuju dengan. Lepas tu bagi adalah orang mengatakan bahawa ini produk daripada China, dia kata. Tapi kena ingat satu je, China ni adalah satu negara penghilangan yang besar. Dia takkan bodoh nak buat satu benda untuk contoh dia terus kalimah Allah dekat situ, kata dia. Sebab dia tak boleh jual banyak tempat. Dia akan buat geng kosong, generic dipanggil. So bila ada orang order tempahan logo sebagainya, barulah dia cap logo. Betul. Sebab dia OEM, negara OEM. Original Equipment Manufacturer contoh dia. Jadi ada jumpa gambar dia bang? Ada jumpa gambar stocking tu? Tak ada lah, tapi aku dah viral dalam internet lah cerita dia. Lepas itu dia orang cakap KK Mat dapat daripada supplier dia satu syarikat dekat Johor. Kan? Okey. Masalahnya supplier tu pula katanya supplier kata dia order daripada China. That's why aku cakap, kalau order dari China, dekat China, kalau kau pergilah China, kau akan dapat satu tak ada logo tu lah cerita dia. Tak ada apa-apa pun. Kalau stocking tu stocking kosong aja. Kau nak warna putih, warna biru, warna hijau, dia bagilah. Lepas tu kau cakap lah, saya nak ada chop ni. Saya nak ada logo Nike ke, Nikkei ke, apa tak kisahlah, nak letak Adibas ke, Abibas ke, Adabi ke, tak kisah cerita dia. Dia boleh letak apa saja logo cerita dia. Mengikut customer punya order. Jadi that's why aku cakap benda ni bukan simply tak sengaja cerita dia. It's about intention, ada intention untuk something lah cerita dia. Pada aku lah cerita dia. Yang order pun satu hal, yang menerima masa nak semak hantar barang dekat KK Mat semak tu pun tak ada. Yalah. Bila dikeluarkan daripada stok satu hal aku tak percaya boleh siapa-siapa bawa barang pergi hantar dekat KK Mat just letak bang, saya mau letak barang. Itu tak ada bang. Dia kena ada prosedur. Dia akan follow prosedur. Kita dia. Betul lah.
Lagi satu pula, bila dikeluarkan daripada stok, okey lah kita kata mungkin lah, ini worst case scenario lah. Let's say lah pula kata benda tu dah sampai ke barang, semua masuk stok. So bila dia nak keluarkan stok, of course first dia akan buat stok check. Kan? Berapa quantity dia nak masukkan dekat rak. Kan? Satu, takkan kau buat stok check tu kau tak perasan benda tu ada logo Allah. Kan? Satu, orang yang check tu tak ada seorang kau orang Melayu yang mengeceknya. Yang dua, yang ketiganya pula, bila letak kat barang, budak yang menyusun tu tak ada orang perasan benda tu. Ini ada satu benda, masalah dia. Dekat KK Mart, ini masalah dekat KK Mart, hampir 80% atau 90% adalah warga asing yang bekerja di situ. Okey. Alright. Sedangkan mengikut ikut akta pekerjaan di Malaysia, hanya pekerjaan yang berkaitan dengan 3D dipanggil. Dangerous, dirty dengan apa satu lagi aku tak ingat cerita dia. Yang dibenarkan oleh ambil bekerja asing. Dia bukan semuanya simply untuk bekerja asing boleh masuk. Tapi aku rasa 3T tu macam dah tak valid dah kat Malaysia. Sebab kita tengok dekat pasaraya, Petronas. That's why, kalau dulu pengawal keselamatan hanya boleh Nepal saja, tapi sekarang Bangla pun ada bang. Ada? Itu yang pelik cerita dia. Betul pun ada sekarang. Itu dia. That's why aku pernah tengok pengawal keselamatan daripada Vietnam bang. Itu dia. Lagilah. Adakah pihak berkuasa yang mengawal benda-benda ni tak pandang, tak pantau sebagainya? Soalan aku lah gitu. Betul. Kan? Betul. Jadi macam ini pembekalan barang ni kan. Aku menyalahkan pihak receiver dekat KK Mart untuk yang menerima barang. Lepas tu supplier yang mengorder barang dan juga importer pun satu hal juga. Tiga-tiga pihak ni kena bertanggungjawab daripada aku. Tapi itulah bang, kalau yang terima tu pun orang pekerja asing, out juga. Maknanya pengurusan kena ambil tanggungjawab lah. Takat minta maaf, memang sekali lah boleh minta maaf cerita dia. Sikit buat gitu. Macam ni lah bang, bercakap pasal maaf ni kan. Satu lagi lah aku nak komen juga lah. Minta maaf lah. Maka akan ada orang kecam kita lah. Aku nampak kita ni, orang kita ni kan, tak kisahlah negara kita lah. Rakyat negara kita ni cukup mudah dengan perkataan maaf tu. So bila dah meminta maaf ni, dia akan, orang kata apa, hilang begitu saja. Cool down, hilang begitu saja. Tak ada dah. Kan? So jadi, yelah bukan satu kes lah. Banyaklah isu-isu sensitif yang dikemukakan sebelum ni, yang dibangkitkan sebelum ni. Pasal agama Islam ke benda kan. Bila kita tengok, buat minta maaf. Secara public ke tak secara public ke apa benda kan. Cool down. That's it. Lupa dah. Tak ada apa dah. Kan? So, orang kita ni mudah memaafkan sebenarnya. Ya. Sekarang ni cerita dia, ini berkaitan dengan sentimen beragama. Di mana ketua agama kita adalah Yang di-Tuan Agong dan juga sultan-sultan di setiap negeri. Gitu dia. Setakat hari ini aku tak dengar ada sultan atau Yang Tuan Agong mengeluarkan apa-apa statement berkenaan benda ni. Adakah duka cita ke, kecewa ke, apa ke. So bukan statement aku untuk pertikaikan diorang, tapi at least lah sebagai ketua agama. Kan? At least keluarlah satu kenyataan daripada pihak penyimpan mahu besar ke, atau daripada yang negeri-negeri dipanggil pejabat apa istana cerita dia. Kan? Benda-benda macam tu yang kita at least kita mahu dilihat kan, dilihat ada lah sebagai peringatan. Maksud dia benda ni tegas. Dia bukan saja terhadap agama Islam, terhadap agama lain pun dia tidak boleh dia jadikan satu macam diambil ringan oleh mana-mana pihak gitu dia. Kan? Aku masih berfikir masih rasional lagi, tak macam setengah-setengah orang. Kan? Dan aku juga bersetuju bagi pihak-pihak yang nak boikot dan sebagainya. Bukanlah kata aku menentang dia orang ke apa sebagainya. Tetapi pada aku pun memang aku pun tak pergi KK Mart. Cerita dia di Terengganu tak ada KK Mart. Jadi tak ada keperluan KK Mart gitu dia. Jadi aku nampak kalau nak buat tu hal urusan peribadi cerita dia, urusan peribadi untuk boikot. Tapi aku tetap bertegas mengatakan ini adalah dasar dan polisi. Negara kita dibentuk atas dasar toleransi. Jadi kita kena menghormati dalam semua orang cerita dia, semua agama cerita dia. Kalau kita tidak ada perasaan hormat menghormati, dia akan jadi masalah, chaos cerita dia. Kita tak nak jadi macam dalam filem Mad Max, dalam Mak Saleh tu cerita dia. Ataupun macam-macam lah cerita-cerita yang kita tak nak ada satu kerusuhan dan sebagainya. Benda ni boleh dielakkan cerita dia. Dan
aku tak terkejut, by the way, aku tak terkejut kalau tiba-tiba dalam 881 outlet apa ni KK Mart di seluruh Malaysia akan ada satu yang terbakar. Dan aku suspek benda tu terbakar tu adalah dibuat untuk tutup cerita, untuk jadi blame victim lah cerita dia. Itu kemungkinan tu ada. Aku tak kata benda tu mungkin, tapi kemungkinan tu ada. Sebab itu memang adalah SOP yang biasa. Tu banyak orang buat cerita dia. Untuk nak cool down, lepas tu untuk menjadikan dia adalah mangsa, bukan dia adalah pemangsa. Teknik dia. Kan? Kata play victim punya style lah. Yes. Benda dekat Malaysia saja. Even dekat luar negara pun ada berlaku, dekat US, dekat mana-mana negara. Dia. Playing victim ni memang standard cerita dia. Jadi aku kejut. That's why aku cakap awal. Ini bukanlah aku menggalakkan apa tak, tapi benda ni boleh tak, kambing hitam boleh dibuat bang. Tak ada isu pun. Kita harap benda tu tak jadilah sampai tahap macam tu kan. Kita harap lah. Kita betul-betul berharap. Dan kita nasihatkanlah, tak adalah mana-mana pihak yang mengambil kesempatan yang buat demikian. Tak kisahlah mana-mana pihak, KK-Mart sendiri atau orang Islam sendiri kan. Janganlah buat macam tu kan. Tak patutlah kan. Aku bercakap ni atas dasar keselamatan negara cerita dia. Keselamatan orang awam dan juga keselamatan banyak benda cerita dia. Jadi aku bercakap supaya benda ni kita cool down cerita dia. Kan? Bukanlah cool down yang kita cool down supaya kita hendak pihak yang satu lagi atau pihak mana-mana pihak pun kena cool down juga cerita dia. Jangan trigger, jangan orang kata mencampakkan mancis ke apa ke dalam api kan, cerita dia. Petrol kan, Bok. Macam mana? Boleh berkurang peribahasa dia? Aku tak ingat dah peribahasa dia. Don't put oil on the fire, something like that. Kau cerita lah cerita dia kan. Tak tahu cerita dia. Tapi macam itulah, sebab benda ni kritikal bang cerita dia. Benda ni besar. Benda ni bukan sesuatu yang boleh dipandang enteng, dianggap satu benda yang main-main cerita dia. Betul tak? That's why benda ni pada akulah cerita dia. Tapi itu tentang pihak lain. Tapi aku sesama bangsa aku sendiri, sesama orang yang seagama dengan aku sendiri, kalau mereka pada akulah, kalau mereka memandang benda ni sebagai sesuatu yang enteng dan sebagainya, periksalah iman korang tu cerita dia. Itu je pandangan aku. Aku tak nak cakap banyak. Bukanlah aku ni lebih kuat beragama berbanding orang lain tak. Tapi aku cakap periksalah iman kita. Kan? Tapi kalau kita menjadi ekstremis kan. Kalau kita tak ada dalam hati kita kan, rasa macam terhina ke apa ke kan, periksalah iman cerita dia. Takut iman kurang, penat-penat je puasa, pergilah minum, makan martabak ke apa ke. Lah, tapi kita harap pun kita menjaga iman kita meletakkan benda tu satu yang salah, tapi kita tak naklah pula dia menjadi satu ekstremis, sebab kita tak nak nanti ada pula pelampau-pelampau bila dah ekstremis sangat seperti bakor ke KK-Mart tu ke benda. Itu kita tak nak jadi chaos macam tu juga. Okey. Cuma apa yang kita lakukan sebagai seorang Islam, kita tahu benda tu salah kan. Mungkin boycott is one of the thing, okey, one of the thing kan. Yang kedua mungkin pengajaran kot, mungkin boleh kita dia. Mungkin juga laporan polis, buat petition, benda-benda yang patut kita buat secara perundangan lah. Kalau boleh kita ambil tindakan secara perundangan, buatlah secara perundangan. Tapi, bukan secara macam cakap kan. Macam kita cakap, kita macam ni je dia. Dia kalau orang tak usik, kan, macam inilah cerita dia. Sarang tebuan, kalau kau tak kacau, sarang lebah cerita dia, kau tak kacau, dia tak kacau kau. Dia buat hal dia je. Betul tak cerita dia? Lebah, kalau kau duduk seorang-seorang, duduk diam, lebah tu lalu, dia tak ada pergi datang kau cek, dia cucuk kau. Cerita dia. Melainkan lebah tu nak mati je, bodoh nak mampus cerita dia. Jadi janganlah jadi macam tu cerita dia. Kan? Aku ada dapat kecaman yang mengatakan bahawa bila aku membawa cerita-cerita ni, orang macam dia kata jangan pandang daripada mata lalat, dia kata. Pandanglah dari mata lebah dan sebagainya kan. Itu aku sebenarnya nak cakap satu je cerita dia tentang bila komen orang yang negatif pada aku macam itulah cerita dia. Aku cuma cakap simple je. Tema iman diri sendiri, itu sajalah. Aku terang-terang cakaplah. Aku bertegas benda ni. Ada limit atas sesuatu benda cerita dia. Tapi aku tidak ekstrim dan sebagainya. Kan? Sebab ekstrim itu adalah part of my life cerita dia. Cerita dia. Ekstrim itu adalah part of my life. I have skill. Aku ada skill yang cukup untuk benda-benda ekstrim ni cerita dia. Tapi janganlah sampai macam itu kan cerita dia. Bukanlah kata macam cakaplah cerita dia. Dia adalah SOP, satu proses perundangan.
proses prosedur, dokumentasi dan sebagainya. That's why aku tak nampak benda ni sebagai satu kesilapan sebenarnya. Okey, itu Susah satu. aku nak menjangkakan ia sebagai satu kesilapan. Sekarang ni kita tengok pula dari sudut pandang lain pula lah. Dari segi penerimaan barang sendirilah, kan? Prosedur daripada luar masuk ke Malaysia, tak kira lah melalui kargo kargo laut ke, kargo udara ke, kan? Jadi custom sendiri, kan? Tak maaf kita sentuh, kan? Tapi apakah tak ada satu prosedur yang betul-betul daripada pihak custom sendiri ke? Sebenarnya sini bang, aku rasa lah kan, sebab masa penghantaran barang jenis-jenis macam ni yang bukan barang-barang yang kritikal, dia orang tak perlu tunjukkan gambar atau sampel cerita dia. Okay. Aku assume lah, aku tak tahu tentang urusan custom, tapi aku assume dalam kontena yang sebegitu banyak, takkan semuanya dia pun nak bagi setiap satu tu gambar untuk disemak, kan? Aku tak nampak lah benda macam tu cerita dia. Declaration dia tu, kan. Dalam declaration dia bagi tahu stokin ada berapa ratus, berapa kilo, berapa tan macam tu. Itu saja dia tak spesifik apa gambar. Mungkin bila kita dah terkantuk macam ni, kan, kita pun dah kena tengadah macam ni, mungkin patut dah ada lah kot selepas ni, kan. Tapi ianya akan menambahkan proses dekat pelabuhan lah pula. Tapi why not kita ada kaedah scanning macam mana dekat scanning dekat airport tu semua. Kaedah scanning je. Kau tak perlu buka. Kau scan je dia punya konten dia ke. Mesin dalam aku dah ceritakan kau dalam episod yang sebelum ni. Mesin scanning pun mereka rosakkan. Untuk lepaskan masuk kokain dan sebagainya. Apa dah hal? Benda boleh dibayar bang. Gitu dia. Dekat Malaysia ni benda boleh dibayar bang. Masalah dia, kan. Tapi kalau benda tak boleh dibayar, dia akan gunakan konsep kami minta maaf. Cerita dia dekat Malaysia. Senang. Habis cerita. Alright. Okay. No comment. Kalau ikut hati, aku punya statement hari ni memang panas dan terbakar. Tapi aku masih menjaga aku punya kewarasan dan normal aku cerita dia. That's why. And that's why kita lah tak nak terlebih cakap sebagainya, sebab benda ni masih dalam siasatan polis, siasatan JAKIM dan sebagainya, kan cerita dia. Dan kita harapnya ada satu win-win lah cerita dia. Tapi macam aku cakap, permintaan maaf tu sebenarnya terlalu simple, sebab kalau benda ni berlaku kali kedua, nak minta maaf lagi ke? Tak, pada aku mungkin minta maaf lah. Tapi kalau boleh, dia ada siasatan daripada dua-dua belah pihak, daripada pihak KK Mat sendiri dan siasatan daripada pihak berkuasa sendiri. So kita nak tengok kat mana loophole dia tu. Itu yang pada aku lagi sesuai lah. Dia macam ni. Sesuai. So nanti boleh declare pada umum kat mana silapnya sebenarnya. Dalam sukan bola, kalau berlaku kekalahan biasanya, kan, dalam bola sepak mana postmortem. Tak, bukan setakat postmortem, ada yang letak jawatan bang, cerita dia. Okey. Itulah masalah kita dekat Malaysia ni, jarang orang nak bertanggungjawab sampai tahap letak jawatan. Sama ada letak jawatan atau kena pecat lah mana-mana pegawai. At least baru nampak macam betul-betul syarikat itu bertanggungjawab. Dia pecat 2-3 orang pegawai. Pegawai HR ke, pegawai apa ke, pegawai delivery ke, logistik ke apa sebagainya. Dia pecat sebab tidak sesuai. Dan baru orang akan nampak rasa macam betul syarikat ni memang betul-betul jaga SOP. Yes, you take serious about it, kan? Betul. Pada aku itu patut buat. At least. Dia pecat 2-3 orang. Tak kisahlah yang dia pecat tu kan kambing hitam, nanti akan masukkan dekat cawangan lain balik ke, tak kisahlah. Janji orang nampak macam dipecat gitu dia. Itulah kata tadi, siasatan menyeluruh perlu dilakukan oleh dua-dua belah pihak, siasatan oleh pihak berkuasa dan juga KK Mat sendiri. So untuk siasatan daripada pihak berkuasa, nak tengoklah benda ni lah secara seriusnya dia oleh pihak JAKIM sendiri ke, polis ke dan sebagainya. KK Mat sendiri menjalankan siasatan dalaman macam mana boleh terlepas pandang dan sebagainya, dan dia kena report balik kepada pihak berkuasa, kan. So daripada situ lah kita tengok dan reportkan benda tu, kan. Reportkan kenapa benda tu berlaku kepada publik supaya publik tahu dan publik berpuas hati dengan apa yang berlaku, kan. Lepas tu cerita pun nak kambing hitam ke, nak buang orang ke, CEO dia sendiri ke nak letak jawatan ke, terpulang. Ya, macam sekarang ni adalah orang nampak macam benda ni relax macam tak ada apa-apa, macam setakat itu je. Jadi orang nampak, majoriti orang yang nampak dia kata macam tak ada satu
dia macam habis tutup kes saja, dipanggil no action kan, dipanggil apa istilah dia dalam segi siasatan, aku pernah lupa dah kan, tiada siasatan lanjut dipanggil NFA, non further action, no further action kan, cerita dia NFA kan. Jadi cerita dia, kita tak nak benda ni jadi berlaku. That's why ada macam aku cakap tadi lah, kalau lah KK Mat mengambil tindakan memecat contoh dia kan, at least tak kisahlah berlakon sekalipun, at least orang nampak macam ada tindakan, cerita dia. Kau faham tak maksud dia? Bukan setakat minta maaf je, minta maaf 10 kali pun minta maaf juga, cerita dia kan. Jadi macam ni contohlah katalah pegawai tu, ada 2 orang pegawai dia yang dipecat dekat depan media, kami telah memecat ini pegawai ni, cerita dia. Tak apalah, bagilah pampasan 3 bulan ke 6 bulan, lepas 6 bulan masuk balik dalam company tu balik. Sebenarnya dia berhentikan atas dasar teknikal saja, bagi nampak saja. Aku tak isu, cerita dia. Jadi orang akan rasa relax, cerita dia. Kau faham? Orang akan rasa cool down. Tapi itulah bang, sekarang ni kuasa boycott pun kuat bang. Kalau kita tengok sekarang ni boycott because of Palestine pun banyak ada kedai-kedai tutup. KK Mat mungkin manajemen KK Mat mungkin tidak planning untuk dia jadi benda ni, jadi sebab dia tahu risiko dia, sebab dia dengar ceritanya dia nak masuk IPO kan. Kalau kau nak buka saham dekat tu, kau ingat senang nak buka saham, kau ingat senang orang nak bagi peluang ke? Kalau kau ada kes-kes macam ni, cerita dia kan. Jadi aku tak nampak benda tu, aku nampak mungkin salah pengurusan lah. Jadi untuk menyelamatkan keadaan kan, bukan setakat minta maaf, dia kena buat tindakan yang nampak drastik sikit. Pecat orang pegawai, tak kisahlah macam aku cakap tadi, bagi dia orang gaji 6 bulan, maksud dia 6 bulan tu dia duduk rumah tak payah nampak datang tu, lepas 6 bulan dia masuk balik, tapi sebenarnya bukan dia berhenti, tak ada, dia bukan dia pecat, sebenarnya dia berlakonkan. Lepas tu dia jangan masuk ke outlet yang sama, dia pergi outlet tempat lain, cerita dia. Kau faham maksud dia? Kau punya idea tu bang. Aku bagi idea, aku bagi jalan penyelesaian, dia cantik, cerita dia, strategi. Macam aku cakap tadi, kalau KK Mat bijak, dia bakarlah mana-mana satu outlet. Lepas tu dia boleh claim, ini ada, kami jadi mangsa atas dasar kerja ni, jadi tindakan, jadi dia lepaslah tanggungjawab itu. Jadi benda boleh claim insurans. Apa masalah, cerita dia. Bang, aku cakap kemalangan boleh diatur, cerita dia. Betul. Kalau akaun pun boleh dia panggil apa? Dipublikasikan. Akaun pun boleh dipublikasikan, apatah lagi benda-benda lain kan. That's why aku sebenarnya aku punya komen aku adalah menunjukkan jalan mana yang patut dia ambil untuk menyelesaikan. Ini ayat bagus ni, cerita dia. Tolong kawal lagi, cerita dia. Kan? Sama ada kau bakar atau kau pecat mana orang. Kau akan selamat, cerita dia. Kita tak, cerita dia. Ataupun nak best lagi, dia punya CEO dia CEO ke apa ke kan, meletak jawatan je, menarik diri, tapi share dia masih ada lagi. Itu strategi bang, gitu dia. Betul lah kan. YB tak nak buat macam tu. Benda boleh dibuat, gitu dia. Kan? It's about technicality je, gitu dia. Macam aku cakap tadi lah. Nak bagi nampak, nak bagi cool down orang, gitu dia. Kan? Betul. Tapi itulah kalau kena boycott sakit lah. Dia buat ni, gitu dia. Lepas ni tapi itulah kata kalau boycott lepas ni sakit lah. Contoh macam semalam kan, aku keluar kejap semalam kan, petang semalam kan. Lepas tu pusing-pusing adalah kan, nak beli air sikit dan nak buka puasa kan. Pergilah tutup pergi ke kat satu outlet ni, sebab outlet tu je ada kat situ kan. Sebelum ni lah sepengetahuan kita orang lah. So pergi dah tak ada dah. Rupanya dah tutup sebab boycott. Oh, yang Mamat tu punya outlet. Okay, tak apa. Macam ni lah cakap. Sebenarnya macam boycott ni sebenarnya memang impak dia besar. Tapi macam aku cakap lah, kan, aku punya komen, aku punya statement sebagainya tetap mengatakan ada banyak cara untuk menyelesaikan benda ni. Yang cara yang bagus itu dia. Sama ada orang nak ikut atau nak ikut je itu dia kan. Betul tak? Itu dia. Kan? Dia kena ada sikap bertanggungjawab. Itu dia. Itu je cerita dia. Simple. Bendanya mudah untuk diselesaikan. Sama ada kau nak buat atau tak nak buat je cerita dia. Kan? Adakah kau nak jadi berlarutan? Sebab aku cerita dengan kau, kalau dia tak buat dua tindakan tu, cerita dia, kan? Satu yang Zila Bakarin tu, cerita dia. Zila Bakarin tu. Satu lagi adalah yang pecat pegawai. Aku jamin
dia punya kerugian lebih banyak daripada keuntungan dia atas yang sikit tu. Berganda-ganda kerugian dia. Silap-silap daripada 881 outlet, dia akan tinggal 81 outlet je. Bila di boycott, memang itu yang jadi dia. That's yang aku cakap kan. Kau cuma ada pilihan, ada dua pilihan dia. Sama ada nak buat Zila Bakarin atau kau nak buat yang option yang kedua. Betul. Kedai kawa hijau pun boleh tutup. Banyak dah tutup. Kan? McDonald terkesan bang. Aku pergi banyak tempat. Aku lalu banyak tempat. Aku tengok McDonald, KFC. Biasanya bulan puasa, KFC penuh orang. Orang akan beli bungkus bawa balik. Mungkin betul. Sekarang ni orang order online. Okay fine, tak ada masalah juga. Tapi ceritanya order online ke apa ke, banyak orang datang beli. Tapi yang menarik dia, drive-thru punya counter, McDonald dengan KFC tutup bang, bulan puasa. Bukan waktu siang. Aku tengok tu waktu pukul 7 nak dekat puasa tu. Kalau dulu aku ingat lagi, kalau di Taman Cukai Utama tu, kan, dekat stesen minyak apa tu? Caltex, kan. Kalau kau pergi dekat waktu maghrib, bersusun-susun. Jam, bersusun-susun orang beratur nak masuk situ. Sekarang dia tak ada bang. Sekarang dia tutup bang. Dia tutup pagar dia. Dia tutup pagar untuk orang drive tu. Bayangkan, kalau dulu orang boleh bersahur di McDonald. Aku pernah bawa kejut emak aku sebagainya. Aku kan, kejut emak aku. Kami daripada rumah kami pergi ke Kampar. Semata-mata nak makan sahur dekat KFC dengan McDonald. Kau bayangkan? Pernah buat begitu. Antara menu-menu utama juga bulan Ramadan, food over lah. McDonald food over tu. Itu saya juga beli untuk bersahur. Tapi kali ni aku tengok tu. Jadi that's why aku cakap kesan boycott tu critical bos dia. Yes, betul. Jadi ada juga nak menanggung kesan itu cerita dia. Soalan dia balik. Soalan tu lah cerita dia. Boycott ni sebenarnya teruk. Sebab aku pernah bercakap dengan seorang budak McDonald dulu kan. Dia sampai tahap bila kau tengok, orang tengok pekerja McDonald tu sampai kena ludah lah bang. Ya. Betul. Ini aku cakap je budak tu kena ludah. Dah, benda ni mungkin akan berlaku dekat staf KK Mart. Aku tak terkejut. Sebab ramai orang yang bersikap ekstrim bang, benda-benda ni. Betul. Sebab benda ni serius. Aku bercakap sendiri dengan budak tu, budak McDonald tu. Bercakap sendiri dengan dia. Dia tu. Ini pula, dalam McDonald dengan rumah aku ni, sepelawung je, jalan kaki je. Bang, ada satu kau kena ingat. Isu McDonald dan KFC tu, isu yang jauh tak berkaitan pun sebenarnya. Dengan Israel dan juga Palestin, betul tak? Jauh, tak ada, boleh kata tak ada sangat impak dia. Tapi isu KK Mart ni, isu yang betul-betul nampak. Depan mata. Direct. Orang kata isu. Orang kata bullseye punya isu lah. Jadi orang cakap, adakah KK Mart bersedia untuk mampus? Soalan dia. Tak tahulah. Aku tak tahu apa yang dalam pemikiran dia orang. Tapi aku cakap kat dia orang, ini cakap pandangan aku ialah orang tak boleh buat sekadar minta maaf. Dia orang kena ambil satu tindakan yang drastik. Aku lebih setuju yang dia memecat beberapa orang pegawai. Daripada dia bakar mana-mana kedai outlet, lebih baik dia pecat mana-mana pegawai. Buat siasatan dalaman, cari siapa yang tanggungjawab, pecat orang berkenaan, umumkan secara public. That's it. Kan? Yeah. Itu tindakan yang betul, cerita dia. Yes, betul. Maknanya pegawai tu cuai, cerita dia. Nah, selesai. Tak kisahlah pegawai Bangla ke, Nepal ke apa ke. Kalau nak power lagi lah kan, sebagai seorang yang betul-betul menjawab, CEO letak jawatan lah. Itulah. Itu paling bertanggungjawab lah. Kalau kita tengok kat Jepun kan, bila ada satu isu arah kiri bos. Yang kritikal, janganlah arah kiri kompon. Kan, contoh, berlaku sesuatu di Jepun kan, contoh kegagalan dia orang whatsoever. Perdana Menteri letak jawatan lah, mengundur diri. Perdana Menteri. Itu cerita dia. Itu yang sebenarnya macam bila pemimpin-pemimpin besar dan juga pemimpin-pemimpin agama buat macam relax ya cerita dia. Aku rasa macam ada something cerita dia. Kau faham maksud dia? Kau cakap lebih kan akaun YouTube ni dan sebagainya memang kena ban lah cerita dia. Tapi malas nak fikir cerita dia. Cuma aku macam aku cakap lah. Benda ni boleh diselesaikan dengan lebih aman dan teratur. Yes. Semua adakah pilihan itu yang dia pun ambil, kita dia. Sebab sekarang ni tengoklah.
Sekarang ni beban dia terletak kepada KK-Mat. Bukan beban tu letak kepada orang lain. Beban tu letak kepada pengurusan KK-Mat. Adakah dia nak ambil tindakan yang macam mana? Setakat minta maaf pada aku, tak berkesan. Dia macam aku cakap, dia kena ambil yang drastik lagi. Itulah, kita tengoklah posisi seterusnya macam mana kan. Sebab ialah takut je aku cakap tadi, orang Malaysia ni relax. Maaf, okay, that's it. Takut macam tu lah. Saya tak tahulah, sebab sebelum ni pun banyaknya kes-kes kita ni hangat-hangat tai ayam banyak. Kan? Kan hangat-hangat tai ayam banyak. Cuakan tapi hangat tai ayam apa? Candu, tai ayam candu. Tak adalah. Tapi balik kita mari kita sebagai warga negara Malaysia, negara dia aman, tentera dan sebagainya. Marilah kita kembali kepada solidariti sesama bangsa cerita dia. Sesama bangsa Malaysia ni sebenarnya. Kita balik jaga kita punya kestabilan, keharmonian, kemajmukan masyarakat kita cerita dia. Itulah cerita dia. Balik jaga sensitiviti. Janganlah buat macam bodoh, sengaja nak trigger ke apa ke cerita dia. Tidak, pada aku tidak, dia tak sebenarnya tak wujud alasan tersalah dan tersilap dalam konteks benda macam ni. Sebab ianya benda kritikal. Sepatutnya ialah secara automatik menjadi sesuatu yang major dalam kepala otak kita semua. Kan? Kita pun tak boleh buat apa-apa dekat orang cerita dia. Kan? Cerita dia tak boleh. Belah mana pun. Mana-mana side pun tak boleh cerita dia. Kan? Sambil-sambil ni bang, kau google ke gambar dia, kita share sekejap. Tengok gambar dia kalau ada. Aku nak share kat sini, aku tak cerita dia. Aku rasa tak sesuai lah kat sini lah kat cerita dia. Aku rasa. Okey lah, tak apalah, nanti kita tengok sendiri sebab aku tak tengok lagi barang dia macam mana kan. Dia betul tulis alif Allah, A-L-L-H, lepas tu ada insignia alif lam lam ha tu cerita dia. Ada dua lah, Melayu dan ni lah. Melayu dan Jawi lah. Ya. Bukan Melayu lah. Tulisan Rumi dengan masa aku tulis Arab Rumi lah. Aku kata kita semua Melayu lah. Dekat bagaimana tau? Dekat bagaimana? Dekat lah. Apa ni, pergelangan kaki. Dekat ankle tu. Nak bagi ankle tu. Ukulali. Ukulali tu. Bukan kat bahagian bawah. Tapi persoalan dia tak kisah dekat mana sekalipun. Kan? Dia cerita dia macam ni. Anything yang berkait dengan agama, janganlah letak dekat apa-apa benda pun. Dekat beg ke, dekat baju ke, dekat apa pun. Even agama. Even nak letak Jesus ke apa ke, pada aku tak setuju cerita dia. Simple dia. Kita jangan invoke kemarahan daripada mana-mana pihak cerita dia. Benda simple. Mudah cerita dia. Kan? Kau nak buat apa lantak? Kau lah cerita dia dalam dunia kau, dalam ruang lingkup agama kau. Tapi kena ingat satu ayat Quran dalam surah Al-An'am ayat 108. Jadi ustaz lah pula aku cerita dia. Mengatakan bahawa janganlah kamu menghina sembahan orang pihak lain. Sebab nanti kalau kamu menghina sembahan pihak lain, mereka akan menghina kembali Allah Ta'ala atas dasar mereka tidak tahu tentang penghinaan itu cerita dia. Yang sebenarnya. Jadi lebih kurang macam itulah dia punya literal, dia punya jalan cerita dia. Ayat surah Al-An'am ayat 108. Jadi maknanya dia bukan cerita tentang orang Islam tau. Dia bukan cerita tentang orang Islam. Kita tak boleh menghina sembahan orang lain. Dia adalah satu generik kepada semua pihak. Kau faham tak? Bila Allah Ta'ala turunkan ayat Quran tu bukan untuk orang Islam je bang. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran tu untuk semua makhluk, semua manusia cerita dia. Jadi supaya menjadi peringatan. Jadi kalau kita tak kutuk orang tak kutuk kita balik. Kalau kita tak hina orang tak hina kita balik. Betul. Sebab tu dia kata. Sebab tu dia katakan untuk kau agama kau, untuk aku agama aku. Kan? Betul. Kita pun selalu duk baca ayat tu kan dalam solat kita semua kan. So kita faham lah. Macam itulah cerita dia. Kita bukanlah macam aku, orang cakap aku ni ultra nasionalis lah, ultra agama lah, cerita dia tak. Aku MK Ultra je. Yang dalam cerita Hollywood tu. MK Ultra kan. Ingatkan Alta Mentaro. Betul lah. Okay. Alright. Jadi macam cakap lah kan. Macam cakap tu kita kena tengok macam itulah. Kita kena ambil tindakan. Semua pihak lah. Semua pihak kena berakal balik lah je. Lagi satu di bulan Ramadan ni mulia ni, bila isu-isu macam ni timbul, dia lagi lah memanaskan keadaan sebenarnya kan. Ya betul. Sepanas cuaca Malaysia sekarang dah cecah 41 darjah kan. Ui. Tapi yes. Baiklah. Dalam berita tadi mengatakan semalam cuaca Malaysia mencecah 41 degree.
Nasib baiklah aku lihat hati aku sejuk sikit lagi lah cerita dia. Kan? Tak, sebab macam aku cakap lah, kita jangan jadi macam negara-negara lain, negara teluk macam di Afghanistan. Tak payah jauh lah, kita ambil dekat negara Indonesia cukup lah. Kalau benda macam ni berlaku dekat Indonesia memang dah jadi masalah besar. Nak kawal keselamatan tu cukup susah. Betul. Jadi kita harap benda ni tak merebak kat Malaysia lah. Tolonglah jangan berlaku sesuatu dekat Malaysia lah. Betul. Aku tak suka benda ni. Itu dia. Itulah, aku nak panaskan sikit lagi boleh? Boleh, teruskan. So dah ada ke mana-mana pihak parti politik yang mula menyuarakan pasal benda ni? Aku tak tahu. Ada. Dia macam ni. Dia pihak macam ni tau. Pihak UMNO memang antara yang menjuarai mula-mula lah cerita dia. Aku setuju sebenarnya kenapa pihak UMNO kena buat benda macam ni. Sebab untuk mendapat sokongan orang Melayu, pihak UMNO memang kena buat macam ni cerita dia. Tapi setakat hari ni aku tengok puak UMNO saja dengan PAS sajalah yang menjuarai isu ni. Puak PH dengan puak Amanah, aku nampak relax saja cerita dia. PKR dengan Amanah nampak relax je. Dan aku tak tahulah apa dia orang punya planning lah cerita dia. Tapi biasalah aku cerita dalam politik ini bukan nak cerita apa. Dalam politik kalau kau tak menjuarai isu-isu Melayu kau akan mampus cerita dia. Betul. Sokongan pengundi itu akan hilang kalau puak-puak ni cerita dia. Tu je. Tak, aku bukan nak kata UMNO tu bagus ke, PAS mengambil kesempatan ke. Tak, dalam politik semua mengambil kesempatan, semua pihak mengambil kesempatan. Logik tak terkejut pun cerita dia. Kan? Tapi macam manakah kau nak mengambil kesempatan untuk kepentingan kau dan juga kepentingan maslahat umum cerita dia. Di situ letak dia benda ni. Ya? Nak cakap macam mana cerita dia. Tapi macam aku cakap lah. Dulu ada contoh lah kononnya menghina Sultan kan. Berapa banyak dekat laporan polis dekat satu Malaysia ni kau tengok dia orang buat. Hina Sultan. Tapi yang ini aku belum tengok banyak lagi lah apa laporan polis dibuat untuk yang benda macam ni. Dan aku pelik ya, adakah menghina Sultan tu lebih teruk kes dia berbanding menghina Allah Ta'ala cerita dia. Aku tak pasti. Tapi tak, ini bukan sentimen untuk menghasut ke cerita dia. Aku cuma nak tanya itu sajalah cerita dia. Adakah menghina Sultan itu lebih besar kesan dia berbanding menghina agama cerita dia. Aku tak tahu cerita dia. Tuan yang punya badan sendiri jawablah cerita dia. Betul tak? Bukan nak kata apa. Itu kenyataan cerita dia. Memanglah sesuatu tu pedas untuk didengar dan juga tapi kenyataan macam tu kan. Sampai pihak yang itu dia kata berduka cita lah kononnya cerita dia kan. Masa dulu ya statement tu. Tapi kali ini pun tak dengar lah apa statement apa-apa pun. Bukanlah kata apa. Nak tertunggu-tunggu jugalah apa ya warta-warta yang keluar aja cerita dia kan. Malaslah jadi isu pula. Ada dah tukar dalam masa terdekat. Kita harap ada sesuatu yang tuntas, yang realistik ataupun yang ya menuntutkan hak-hak itu itulah cerita dia. Kan dari pihak-pihak yang menjaga agama lah di Malaysia ni cerita dia. Kan daripada JAKIM, daripada orang yang terbaru, mana tahu kan. Setakat ni dah berapa bulan. Dalam Islam ni kita diajar untuk husnuzon, bersangka baik. Jadi kita bersangka baik lah ni cerita dia. Yalah, insya-Allah ada. Masih bersangka baik. Dalam satu konsep aku masih bersangka baik dengan Kemat. Tapi aku masih tak bersetuju bahawa dia kata ini satu kesilapan. Dia bersangka baik tapi bukan kesilapan bang. Melainkan kalau ianya adalah satu kesilapan, maka pemecatan itu patut dibuat kata dia. Pada siapa yang silap kata dia. Tidak, ini bisnes. Aku cerita kau dalam bisnes, bila kau satu orang pegawai dalam kaki tangan dalam satu organisasi itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarikat atau organisasi itu, biasanya kau akan kena buang. It's normal, cerita dia. Tak terkejut. Yalah. Betul tak? Tapi kalau katakan yang melakukan kesilapan tu memang orang kata anak emas ke ataupun somebody yang kau favor ke, ya. Betul lah, kena cari kambing hitam lah pula kan. Tapi macam tu lah cakap. Maksud dia dalam satu organisasi aku kata tak logik jika tidak ada pihak yang bersalah dan tidak dikenakan tindakan. Dia mesti ada, wajib. Tak pernah lagi aku dengar kan seseorang tu melakukan kesalahan tapi dia kekal, malah dia naik pangkat lagi. Itu dia. Betul. Kau dah kena tindakan ni. Kau dah kena tindakan tata tertib, lepas tu kau boleh naik pangkat lagi jadi ketua pengarah lagi pula contoh dia. Lagi kau hajar je dia.
Tak tahulah, magic tu mungkin ada lah kan. Aku nak komen lebih pun tak berani juga. Sekarang Dah sebab lah. kan ikut dunia nyata tu ada kot. Yalah, macam tadi, macam cakap tadi lah. Patutnya pada penyelesaian yang pada aku, penyelesaian yang paling mudah kali, pecat je seorang dua, cerita dia. Settle. Selesai masalah. Yalah. Betul lah tu. Kita tengoklah macam mana tindakan. Benda mudah. Benda mudah. Okey, aku cerita dengan kau, katalah dia punya kos pemecatan tu dia melibatkan nilai 50,000, 100,000. Pada aku itu lagi berbalik berbanding dengan 2-3 juta rugi. Sebab impak boykot memang juta. Kalau kena boykot, tutup 800 cawangan. Buat apa? Berapa bilion habis cerita dia. Tak ada ni cerita dia. Macam tu maksud dia. Tak kata 800 cawangan lah. Let's say kau dah hilang dalam 20 to 30% daripada cawangan yang kau ada. Pun banyak rugi lah. Rugi besar. That's why aku cakap, kalau aku jadi bos Akhil Kemat, aku pecat je 3-4 orang ni. Aku bagi seorang 100,000 ke 200,000 tak apa. Daripada aku rugi juta-juta, habis aku bagi gitu je. Satu pempasan yang bagus. Betul? Tak. Kau macam inilah. Kau bayangkan kau ambil player dalam pasukan bola kau, tapi tak perform. Daripada kau simpan masalah tu, baik kau buang je. Betul. Dan ni cerita dalam bentuk konteks lain lah cerita dia. Kan? Dia sebab dia menjatuhkan image dan juga tu. Jadi kau kena damage control. Istilah dia, damage control. Damage control. Betul. Kalau damage control kita nak buat, payah cerita dia. Kan? So, apa tindakan yang patut dibuat? Tak, macam aku cakap, sekarang ni aku ceritakan kau, risiko untuk kerugian terlalu besar oleh KK-Mat, besar, memang ada, cerita dia. Aku jangkakan kerugian yang mungkin mencecah puluhan juta. Berapa hari dah kes ni sebenarnya? Baru 2 hari. 2 hari? 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari ni tu. 2-3 hari ni lah. Tak, dia tak macam ni cerita dia. Dia tidak, aku cakap mungkin ada yang tu, tapi memanglah ramai yang tak pergi membeli dekat KK-Mat, tapi impak dia dari segi saham dan juga banyak juta bang cerita dia. Kan? Jangan tengok dari segi pembelian. Jangan tengok daripada boykot ni, jangan tengok daripada kerugian dari segi pembelian orang kat situ. Tak. Kadang-kadang daripada segi saham. Cukup lah. Biasa menyentuh company besar ni, efek utama dia dari segi saham lah. Kan? Pembelian tu nombor 2. Saham. Contoh lah. Kita assume lah ada 2-3 investor besar yang memang ada masuk duit dalam tu, tiba-tiba menarik diri. Agak-agak tak jatuh ke saham dia? Tak nak sakit kepala kan. Dia tak nak dibabit kan, tercalit dengan isu-isu macam ni kan. Dia belah itu dia. Tapi belum masuk IPO ke dah masuk IPO? Ya, saham ni tak semestinya IPO juga bang, cerita dia. Sekarang ni dia orang dalam proses nak minta IPO lah. Kalau dah masuk IPO dah besar efek dia bang. That's right. Itu lagi teruk lah. Kalau dah masuk IPO, semalam aja memang dah rugi 5-16 juta lah cerita dia. Jatuh saham ni. Katalah saham dia 80 sen, dia akan jatuh dalam 20 sen tinggal jadinya. Kalau kes macam tu dah masuk IPO, bila keluar public je memang berudum sekejap lah. Ini cerita yang partnership dan dalam tu kan. Adakah dia berani nak itu? Kita takut yang pemegang saham, maksud aku yang saham-saham dalam sendiri cerita dia. Yang masa sama-sama membangunkan benda tu. Dia pun fikir juga risiko dia cerita dia. Weh, rugi bang. Aku cerita dengan kau. Dia business decision ni memang kritikal. Aku terang-terang cakap. Bukanlah kata aku ni pandai buat bisnes ke apa ke. Tapi logik dia bisnes ni macam tu. Kau kena ambil tindakan yang macam itu cerita dia. Kau kena ambil satu tindakan yang drastik. Betul. Kau kena fikir impak satu macam inilah cerita dia. Adakah kau nak kekalkan satu orang tapi kau akan rugi banyak lagi cerita dia. Berbanding kau kurangkan orang tu kan, dan kau selamat lebih banyak cerita dia. Kalau kita tengok pun memanglah benda tu yang sepatutnya dibuat kan. Jangan orang kata apa, because of nak savekan certain person lagi banyak rugi dia kan. Okey lah. Aku rasa pun kita pun dah lama dah ni. Kita dah 49 minit dah kita bersiaran cerita dia. Okey.
aku rasa kita mungkin tamat kalau ada kita punya podcast hari ni, cerita dia. Episod sekarang ni episod 11 rasanya. Episod 11. 12 itulah. Kalau ikutkan semalam 10, hari ni 11 lah. Betul. Jadi cerita dia episod 11 ni kuat agaknya, tapi masih lagi terkawal lagi lah komen-komen aku dalam ni dan komen-komen kau dalam ni cerita dia. Dan walaupun aku sebenarnya panas cerita benda ni, tapi aku sabar. Aku berkelakuan baik lah kali ni dalam ni cerita dia. Untuk makluman semua juga, episod 10 kita tarik dulu sekejap sebab ada technical issue sikit kat situ. So kita dalam proses editing, insya-Allah nanti kita up balik lah. InsyaAllah. Episod 10 kita tu. Ya. Okey. Tapi itulah cerita dia. Kepada semua, ambillah pengajaran. Jangan buat satu tindakan yang bodoh mengakibatkan masalah lain. Kita ni negara aman damai, rasional, negara yang berasaskan toleransi antara kaum, antara agama dan sebagainya. Jadi be cool lah cerita dia. Kan? Betul. Sama-samalah kita menjaga sensitiviti masing-masing kan, mana-mana pihak pun kan. Kita kena jaga sensitif masing-masing. Kena orang kata apa, guna common sense lah. Kalau di India, dia pun guna perkataan Jai Hind. Jai Hind maknanya hidup India kan cerita dia. Macam kita dekat Malaysia ni kita kena pakai macam apa ni, kita cakap Malaysia boleh kan cerita dia. Malaysia boleh atau satu Malaysia cerita dia. Itu je cerita dia. Satu Malaysia tu lah. Aku lebih kadang-kadang aku macam statement yang Jai Hind tu nampak macam statement dia kuat sikit lah nampak kan cerita dia kan. Dia punya solidarity dia cerita dia. Kan? Cerita dia. Contoh je lah cerita dia. Bukan kata nak respect India ke apa ke, tak juga cerita dia. Kan? Okay. So assuming that kita dah 51 minit, jadi kita tamatkan podcast hari ni. Kepada yang nak like, subscribe atau nak share, silakan buat. Lepas tu kalau yang nak kecam, nak komen dan sebagainya, silakan hentam dan komen cerita dia. Tak ada hal punya cerita dia. Alright, dan insyaAllah dalam masa terdekat nanti kita akan datang lagi dengan satu tajuk, dan insyaAllah kita akan ada seorang guest. InsyaAllah. Amin. Yes, InsyaAllah. Kita bawa bunga pula sekali ni. Wow. Alright. Tak apa. Alright, okay, jalan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.